Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. MPV, Multi Purpose Vehicle ataupun kita kenali juga dengan nama minivan. MPV ni dia ada pelbagai jenis, pelbagai bentuk dan pelbagai capacity. But basically, any van atau any MPV yang boleh bawa lebih daripada 5 orang penumpang dipanggil MPV. Alza adalah sebuah MPV, Veloz adalah MPV, Toyota Sienna juga MPV, Alphard dan Velfire Estima semua juga adalah MPV. Tapi di Jepun ada satu kelas MPV yang unik, yang mana dia kurus dan dia tinggi. Kelas ini sangat popular. Mula-mula awal dulu saya pun tak sangka kenapa dia popular. Tapi bila saya dah biasa ulang-alik ke Jepun, barulah saya tahu. Dengan jalan yang sempit, jalan yang kecil, muka bumi yang tahu jalan dia memang tak macam jalan kita. Dia memang lorong-lorong ni semua sempit. Jadi kurus adalah satu kelebihan. Dan kelebihan lagi bila dia boleh bawa 7 ataupun 8 orang penumpang. Ini Honda Stepwagon, salah satu MPV boxy yang popular di Jepun. Selain daripada ni, dia ada Mazda Biante, Nissan Serena, Toyota Voxy, Noah dan juga Esquire. Dan jadi populariti dekat Jepun tu melempah masuk dekat Malaysia. Dia kena tempias sikit lah. So banyaklah recon dealer bawa masuk model-model macam ni. Tapi hari ni bukan kita nak tengok Stepwagon. Kita nak tengok sebuah model baru daripada Toyota tahun 2022. Dia ada kat sana. Tapi sebelum itu, seperti biasa kepada anda di luar saya mungkin baru saja menemui channel Mechanical Show sendiri lagi, jangan lupa butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Jom. Toyota Voxy 2022. Ya, dah sampai pun dekat Malaysia. Tapi seperti biasa, ia bukan dibawa masuk oleh UMW Toyota. Dia dibawa masuk oleh peniaga kereta Recon, import terpakai. Jadi walaupun bukan unit yang pertama sampai kat Malaysia, tapi dia adalah antara unit terawal yang ada dalam pasaran Malaysia yang anda boleh beli. Okey. Sebelum itu, mungkin ada di luar sana yang tanya, kenapa UMW Toyota tak bawa masuk Voxy ni? Ya, memang daripada dulu lagi Toyota Malaysia tidak pernah bawa masuk Voxy Noah Esquire secara rasmi. Yang anda nampak atas jalan tu semua adalah model-model Recon ataupun import terpakai. Untuk model kotak boxy MPV macam ni, cuma ada 2 brand saja yang pernah dibawa masuk dan sedang dibawa masuk. Pertama, Serena. Serena daripada dulu sampai sekarang memang ada official daripada edaran Tanchong Motor. Kemudian dulu Bermas, Berjaya Mazda ataupun Mazda Malaysia pernah bawa masuk Mazda Biante. Tapi dia jual sekejap je. Saya ingat dalam 2 tahun, 3 tahun macam tu. Dan tak ada dah. Yang ada sekarang cuma Serena. Namun, bagi peminat-peminat Toyota, Honda kan, dia orang memang willing untuk membeli import terpakai. Recon yang macam ni, yang macam Stepwagon yang kami tunjukkan tadi. Sebab itu, because of the permintaan tadi, banyak dealer-dealer kereta Recon bawa masuk kereta macam ni. Orang tanya, boleh beli tak bang Recon? Again, kereta-kereta Jepun ni memang dia sangat meyakinkan. Dia orang dah bina reputasi ni berpuluh-puluh tahun dulu dan menyebabkan orang yakin. Apatah lagi kalau jenama-jenama macam Toyota. Kereta ni boleh kata memang tak rosak lah kalau kau beli 10 tahun. Untuk anda yang mungkin tidak tahu, Toyota Voxy atau Noah, Voxy Noah ni dia dah masuk ke 4th generation. Ini adalah generasi keempat, model keempat dah. Maksudnya memang dah lama. Ya, memang dah lama. Cuma kat Malaysia je dia baru-barulah dalam 5 tahun, 6 tahun kebelakangan ni baru masuk ke Malaysia. Berbeza dengan model-model sebelum ni yang memang dibina atas platform monocoque yang biasa. Tapi generasi Toyota moden sejak 2019 dah pakai TNGA. Dia panggil Toyota New Global Architecture. Dalam TNGA ni pun dia ada beberapa platform yang berbeza. Contohnya dia ada TNGA A, dia ada TNGA B dan juga TNGA C. Yang ini dia duduk dalam TNGA
C, iaitu platform yang berkongsi juga dengan Toyota Corolla Cross, Toyota Innova Zenith baru dan juga Prius dan juga Lexus UX. Itu pun share platform yang sama. Dan enjin dia juga walaupun 2.0 4 silinder, dengar macam sama enjin lama tak? Enjin ni enjin baru, Dynamic Force yang baru. Okey, itu kita cerita sekejap lagi. Okey, paling ketara kita boleh tengok dekat rupa bentuk bahagian depan dia. Jadi kalau berbanding dengan Voxy yang sebelum ni, memang yang ini jauh lebih segar, lebih fresh, lebih futuristik, lebih sporty, rekaan yang berani. Okey. Kalau generasi sebelum ni mereka ada 3 varian berbeza. Dia ada Noah, dia ada Voxy, dia ada Esquire. Tapi untuk generasi keempat, Esquire dia tenggelamkan, dah tak ada. So dia ada Noah dan Voxy. Okey, mungkin ada yang tak tahu lagi. Kami ulang balik. Saya ulang. Untuk Noah ni lebih kepada MPV passenger car, bentuk dia memang biasa sajalah. Dia tak ada sporty-sporty sangat. Tapi untuk Voxy memang dia kelaskan sebagai MPV yang sporty. Okey, macam mana nak faham? Contohnya macam Alphard dan Vellfire. Alphard ni lebih kepada MPV yang eksklusif, yang family man, yang lebih nampak kepada passenger MPV. Tapi Vellfire kan nampak dia kepak-kepak chrome sana sini. Itu beza Alphard dan Vellfire. Sama juga macam Noah dan Voxy. Okey, kalau tengok dekat bahagian depan ni, yang paling dominan ialah grill. Dia dah tak jadi masalah nak pakai grill besar sebab Esquire dah tak ada. Jadi dia mengambil inspirasi daripada Esquire. Grill besar daripada kiri sampai ke kanan yang memang sangat-sangat besar. Bayangkan kalau dia taruh chrome dekat sini kan, memang ya ampun, besar betul, dah macam meja makan dekat rumah. Lampu dia adalah lampu LED dan juga signal LED dan juga DRL LED. Okey, bercakap tentang design. Bila kita buat sebuah MPV yang kotak macam ni, tak banyak ruang ataupun tak banyak space untuk kita bermain dengan design yang berbeza. Cuma bahagian depan ni memang satu tempat yang bebas untuk engineer tu dia nak buat design apa benda, nak buat love ke apa benda, kat depan je. Kat tepi, kat belakang dah tak banyak space dah sebenarnya. Sebab dia bentuk kotak. Dia tak macam kereta yang biasa. 3 box macam tu dia ada banyak space. Itu cerita dia. Jom kita tengok dekat tepi dia. Dari segi dimension, kalau kita tengok sekali imbas macam ni, bang, macam sama je dengan Voxy sebelum ni. Tidak. Ini totally new chassis, new platform. Sebenarnya, okey, kalau anda nak tahu, model yang 2022 ni, dia lebar sikit. 75mm lebih lebar berbanding Voxy yang sebelumnya. Dan dia tinggi sikit. Walaupun yang lama tu dah tinggi, dia tinggikan lagi sikit yang untuk yang model ini. Tapi dia punya ukuran wheelbase dia sama. Cuma bahagian dalam dia kami rasa dia sedikit lebih bijak. Dia punya susunan seat dan juga keluasan dia tu ada lebih sikit lah. Okey. Bagi mana-mana MPV dalam kelas ni, dia bergantung kepada spek lah. Okey. Ada yang ada single power door, ada 2 power door, ada 3 power door termasuk tailgate belakang kan. Ataupun yang ini dia mid spec. Dia datang dengan rim 16 inci. Atas spek dia lagi ada yang 17 inci. Kami rasa secara visual, secara kosmetik dia nak cantik memang kena masuk 19 inci. Tapi kalau 19 inci dengan tayar 45 macam tu, kena korban sikit lah dia punya keselesaan. Tapi kalau yang ni memang, comfort gila kot. Okay, untuk model yang atas daripada yang ni, spek yang tinggi, yang ni mid spec. Dia ada function yang dipanggil kick opener. Bila kita letak kaki kat bawah, dia boleh buka sini. Yang ini dia datang dengan 2 power door. Okey, macam biasa dia buka dan kalau anda nak tahu bukaan pintu ni dia besar sikit berbanding dengan model yang sebelum ni. Okey, tahu tak apa benda lagi yang saya suka tentang model 2022 ni? Okey. Tengok daripada bahagian tepi, secara overall untuk MPV kelas ni cermin dia semua besar-besar. Jadi bila kita duduk dalam kereta tu, kita rasa lapang, kita rasa tenang kan, sebab kita rasa luas, padahal dia tidaklah seluas Vellfire atau Alphard contohnya. Okey. Dekat sini, nampak tak? Sebenarnya ada tiang belakang ni. Dia ada tiang belakang ni dan juga ada tiang. Dekat belakang cermin ni ada tiang, tapi dia cuba buat efek macam floating roof. Dulu dia rata macam ni, yang ni dia buat macam ada curve sikit supaya bila nak tengok daripada bahagian tepi, kita nampak ini adalah Voxy yang paling baru. Cuma ada satu benda yang memang saya tertanya-tanya daripada dulu, kenapa? Okey, kalau Alphard dengan Vellfire, dia sorok longkang railer ni, dia punya longkang roller ni, dia sorok dekat bahagian sini.
dekat bahagian tengah, Alphard dengan Velfire dan juga Estima. Tapi Voxy daripada dulu dia memang nampak kat bahagian ni. Yang bagi saya yang ini dia agak, mata saya agak nampak cacat. Dia kalau boleh dia kena sorok dekat somewhere dekat sini. Tapi tak tahulah, itu pandangan seorang engineer. Dan kalau kita compare dengan model sebelum ni, lampu dia tegak. Bila lampu dia tegak, cermin dia akan jadi kecil sikit dekat bahagian ni sebab ada space lampu dekat sini. Tapi untuk model ni, because lampu belakang dia dah melentang, jadi cermin dia nampak besar dan betul-betul bahagian belakang ni nampak macam floating roof. Mantap! Okey, jika bahagian tepi tidak menampakkan perbezaan yang ketara, mungkin anda tak tahu nak bezakan antara model sebelum ni dengan model 2022, tengok dekat bahagian belakang. Jadi totally different, totally new. Ini memang baru. Kalau yang lama lampu dia menegak, yang ini dia terus melintang. Yang ini mungkin mustahil untuk orang nak convert lah. Orang takkan convert lah, baik beli je lah model baru ni kan. Okey. Jadi lampu dia dekat bahagian sini, lampu brake dan juga lampu signal, dan juga ada lampu belakang dekat sini. Memang cantik dia punya trim dan juga kemasan. Sedangkan kalau kita tengok sekali imbas kan, Voxy yang sebelum ni tu pun dah nampak sporty, nampak cantik, nampak moden kan. Dia boleh fikir lagi untuk buat yang nampak lebih cantik dan lebih canggih. Itu tentang bahagian belakang. Oh, apa lagi lupa nak cerita. Dia ada spoiler ni memang standard, dan juga macam biasa Toyota memang pakar membuat MPV, dia sorokkan spoiler wiper dekat bawah spoiler. Okey. Kalau tengok dekat sini, perasan tak bumper dia betul-betul rendah. Yang lama tu dah rendah, yang ini dia buat lagi rendah. Dan bila kita buka boot, okey, yang ini dia tak ada dia tak ada power boot. Ada unit yang ada power. Kalau boleh nampak memang betul-betul rendah. Kalau kita duduk nak pergi jogging ke apa semua kan, memang macam duduk dekat kursi biasa. Okey, boleh pakai kasut, boleh pakai apa, nak piknik pun boleh. Ini bahagian dalam dia. Dan kalau kita tengok dekat space, selepas kita lipat seat dia, kita lipat seat. Kalau yang sebelum ni, bila kita lipat seat, dia masih ada space. Dia makan dekat bahagian atas ni. Contoh kita nak bawa peti ais contohnya. Peti ais 6 pintu, dia mungkin akan terhalang. Tapi yang ini tak. Dia memang bagi space yang sangat luas. Kalau dekat macam ni punya setting, saya tak tahu berapa banyak barang boleh taruh. Meja snooker, mesin kuda, meja makan, kayu, air terjun, semua boleh bawa. Jom kita tengok dalam ni pula. Apabila anda masuk ke MPV kotak tinggi, kondominium macam ni, dia berkongsi tentang satu perkara. Cermin dia besar dan juga perasan tak, dia punya pillar A tu dia belah dua, jadi almost tak ada blind spot. Kalau kita orang melintas ke, budak-budak kecil ke, kita boleh nampak dekat situ. Jadi memang selamatlah kalau nak bagi bini pakai, hantar nak pergi sekolah, pergi pasar semua. Memang bagus sebenarnya MPV ni. Boleh naik ramai. Selamat pun selamat. Okey, untuk design yang baru, dia masih kekalkan interior warna hitam. Ada orang kata hitam nampak kecil. Tak. Itu kalau kereta tu memang kecil. Kereta ni tak kecil. Kereta ni besar. Jadi kalau pakai warna hitam pun, saya memang prefer dia pakai warna hitam lah. Jadi senang nak jaga, kurang nampak kotor. Cuma yang ini, dia bukan high spec. Jadi dia pakai fabric seat. Untuk yang spek atas daripada ni, dia pakai fabric dan juga kulit. Dia ada kulit dekat bahagian tepi ni. Juga untuk model yang lebih tinggi daripada ni, dia ada konsol tengah dan juga wireless charger. Dia duduk dekat bahagian ni. Cuma yang ini tak adalah. Sebenarnya okey, bagi saya okey. Ada dengan tak ada konsol tengah ni tak ada beza. Kalau tak ada, kita boleh letak barang. Contohnya handbag bini anda. Handbag dia besar mana? Handbag wife saya memang besar macam nak balik kampung lah, dia punya besar tu. Boleh tahu kat sini. Selamat. Dari segi layout, walaupun dashboard ni nampak macam sama dengan model sebelum ni, kita tengok infotainment screen ni nampak macam sama je kan, tapi sebenarnya tidak. Dulu dia punya push start button dia dekat sini, dekat sini. Sekarang dia dah alih dekat bahagian tengah supaya lebih senang nampak. Meter dia pun dah lain. Untuk yang ini, dia ada 2 analog dengan 1 digital dekat bahagian tengah. Untuk spek yang lebih tinggi, dia punya analog tu jadi lagi kecil, tapi dia punya digital tu besar. Almost 7 inci dekat tengah sana. Okey. Dari segi pemilihan material seperti yang kami bagi tahu sebelum ini. Ini adalah MPV budget. Okey, harga dia dekat Jepun dia bermula dalam sekitar 100,000 macam tu je. Untuk yang model paling murah lah, dia panggil 1.8X ke apa benda macam tu.
dia takkan melangkau, dia takkan meminta spek Velfire dan juga Alphard, sebab Velfire dengan Alphard adalah abang besar dia, lebih mewah. Jadi dia buat cost cutting dekat pemilihan material. Contohnya kalau kita tengok dekat bahagian atas ni, nampak semua hard plastik. Tapi dia guna texture, dia gunakan kombinasi color yang lain-lain sikit supaya dia nampak berbeza, padahal sebenarnya sama je. Cuma bahagian ni je, bahagian tengah je ada rasa macam lembut sikit. Okey, untuk tengah dia susun balik benda ni, dia dah start pakai electronic parking brake dengan auto hold, ada eco mode, ada traction control dekat sini. Gear lever dekat sini. Dulu Toyota dia suka pakai gator type, kedek kiri kan. Sekarang dia dah pakai switch dekat tepi ni. Lagi senang lah, lagi convenient bagi saya. Untuk bahagian aircon, okey, dia memang habiskan satu ruang ni untuk aircon. Padahal kalau tengok betul-betul sebenarnya dia boleh je buat switch ni kecil, tapi sebab dia nak nampak benda tu centralized, nampak cantik, skrin dia tengah ni je. Tapi dia susun macam ni, memang saya setuju, dia nampak kemas. Untuk steering baru Toyota, saya rasa start daripada Estima 2017 ke atas, Corolla Cross ke atas, memang steering ni memang sedap, lebih kecil sikit, lebih senang digenggam, dan dia punya hum dekat sini memang sedap. Seperti biasa dia ada teleskopik. Ada beberapa benda unik juga dalam kereta ni. Contohnya anda nampak ni kan, sebenarnya ada apa? Bawah dia ni ada colokan USB. Dia ada USB A dan juga USB C. Ya, kereta ni dah pakai C dah, ready. Jadi bila kita tarik kabel dekat sini, keluar dekat corong tepi ni, bolehlah kita letak phone atas sini. Ini mungkin pilihan untuk yang spek yang tak ada wireless charger. Seperti juga model yang sebelum ni, Toyota dia kekalkanlah resepi yang bagus. Kenapa nak ubah-ubah kan? Jadi layout, susunan seat. Okey, untuk pengetahuan anda, Voxy ataupun Noah untuk generasi ni pun sama. Dia ada 7 ataupun 8 seat. Kalau 8 seat bermaksud second row ni dia bench lah, dia bersambung. Yang ini 7 seat. Kebanyakan orang memang akan beli 7 seat lah. 7 seat ni lebih premium, aluminium. Jadi dekat belakang sama, dia ada poket sini, kiri dan juga kanan. Hook ni nak sangkut teh tarik, kemudian aircon dia dekat sini, controller dia dekat situ, dia ada langsir macam ni. Apa tu, dia ada bottle holder dekat situ dan juga grab handle. Grab handle ni dulu dia punya bar ni duduk atas sikit, sekarang dia dah rendah sikit. Mungkin sebab budak-budak kecil nak keluar senang lah. So itulah dia benda-benda yang ada dekat sini. Okey, saya dah set kursi ni. Second row ni kita boleh setting ke depan dan juga yang paling belakang. Bila paling belakang kita ada banyak benda lah boleh letak dekat bahagian tengah. Kalau kat sini orang boleh masuk dekat belakang. Okey, bila saya setting dengan kedudukan kursi macam ni, ini memang selesa gila lah. Memang kalau nak balik kampung, balik Kodiang, balik Mentakap memang selesa. Jadi bila keadaan macam ni, orang belakang pun sebenarnya memang selesa juga. Okey, jom saya tunjuk. Nampak kedudukan saya dekat belakang, 178 cm dia punya space kat belakang ni. Saya rasa untuk Voxy Noah, Serena ataupun Stepwagon ataupun Alphard Velfire Estima ni memang orang tak komplain lah. Third row dia memang dicipta untuk membawa penumpang, bukannya membawa kucing. Boleh nampak lah saya punya kaki apa semua ni, lutut apa semua. Even belakang ni pun boleh adjust dia punya reclining. Ni tegak, yang ni boleh sampai paling baring. Sampai paling baring macam tu. Okey. Sebab seat ni juga boleh dijadikan katil. Contohnya kita nak ratakan daripada depan sampai ke tengah kan. Memang boleh buat. Cumanya kat sini seat ni sebenarnya pendek. Nampak? Bawah daripada bahu saya. So kena angkatlah dia punya headrest kalau kita nak jalan jauh. Okey. Dari segi configuration 2, 2, 3. Untuk seat belakang ni bila kita tak nak pakai, bila kita nak lipat kat tepi, okey, beza dengan model yang lama. Yang lama tu dia punya mekanisme nak lipat dia tu mungkin agak leceh. Kanak-kanak ataupun makcik-makcik ke mungkin dia malas ataupun dia tak cukup kuat. Tapi untuk yang model baru ni dia senang. Dia pakai one touch saja. Jadi proses dia adalah satu proses saja. Kita tekan dekat sini. Macam ni tadi? Macam tu. Bila tekan, kursi ni turun. Jadi dia jatuh. Dan kita angkat lah. Terus boleh. Senang. Pau. Mantap! So, ini adalah enjin Voxy 2022, 4 silinder 2000cc. Bang, bukan macam sama je dengan Voxy sebelum ni? Tak. Yang lama tu nama enjin dia 3ZR. Yang ini enjin dia M20A, enjin yang dikenali sebagai Dynamic Force. Pengalaman saya bawa kereta ni, kereta macam RAV4 apa semua kan. Enjin Dynamic Force, Camry baru, memang jauh lagi sedap lah.
bila dia combine dengan transmission dia dah pakai direct CVT. Bagi saya, kalau yang lama tu dia 152 PS macam tu lah. Yang ini lebih kurang dalam 170 PS. Cukup tak untuk 7-seater macam ni? Bukan saja cukup, bagi saya sangat cukup. Dan dengan chassis dia yang sedap, enjin ni pun jadi lebih smooth dan lebih sedap untuk dipandu. Alright. Itu tentang enjin. Safety macam mana? Okey, dia punya safety seperti yang anda boleh nampak dekat sana, ada kamera. Nampak tak kamera tu? Okey. Yang ini dia memang ada Toyota Safety Sense, cuma dia tidak full sebab dia mid spec. Kalau yang high spec tu dia mungkin dia ada semualah. Jadi dalam kategori ini, dalam generasi ini juga Toyota telah memperkenalkan satu lagi teknologi baru yang dia masukkan dalam Toyota Safety Sense. Dia panggil Proactive Driving Assist. Okey, beside of AEB, Auto Emergency Braking. Memang kereta-kereta baru sekarang yang mana ada AEB, kalau orang melintas, kalau kereta berhenti, kereta akan berhenti sendiri. Tapi untuk Toyota yang baru, generasi baru, bukan yang kat sini, bukan yang model ni, model yang atas-atas dia lah. Dia dah perkenalkan teknologi yang lebih canggih, yang mana dia tak perlu orang tu melintas pun. Kalau ada intention sekalipun, contohnya macam kita jalan dekat kawasan bandar, tiba-tiba ada kereta tengah parking nak keluar, dia boleh sense yang kereta tu nak bergerak, so dia akan slowkan throttle. Orang nak melintas, orang tu belum melintas lagi tapi acah-acah nak melintas, dia boleh slowkan throttle. Budak-budak nak melintas pun sama, cyclist pun sama, motor pun sama. Even kalau kita tengah speed cruising dekat jalan kampung contohnya nak balik Lancang kan, corner banyak. Bila kat corner kita terlupa nak tekan brake, dia akan slowkan kereta. Maksudnya throttle tu dia tak akan bagi. Dia dah tahu corner tu boleh jalan berapa je. Yang kau nak rembat 118 buat apa? Ini Voxy kot, bukannya Toyota 86. Driving dia macam mana? Okey, kalau kita compare dengan yang model sebelum ni, model ni memang lagi sedap sebab chassis dia sedap, enjin dia sedap. Chassis tu sendiri bagi saya dia banyak contribute dekat kesedapan memandu. Boleh rasa steering respon tu lebih precise, dia punya flexing body tu sangat-sangat kurang. Namun untuk fizik yang begini, janganlah expect perubahan daripada model lama tu sampai 50% lebih bagus, 100%, 300% lebih bagus. Tidak, dia tidak macam tu tuan-tuan. Sebab fizik tidak akan membenarkan kereta yang tinggi, panjang, front drive macam ni akan boleh dibawa macam kereta sport. Dia tetap sebuah family MPV. Namun dia memang lebih sedap lah daripada yang lama. Berbaloi tidak nak beli ni? Berapa harga dia? Okey, harga dia ada banyak spek. Dalam pasaran sekarang sekitar 23, 24, 25 bergantung kepada spek lah. Memang anda akan kata mahal. Betul, sebab model ni model baru. Yang ini in fact dia punya mileage baru 1400 ke berapa. Memang nampak macam baru betul. Itulah harga yang anda kena bayar untuk kereta Recon import terpakai model seperti ini. Oh, lupa saya nak bagi tahu. Sebenarnya kalau anda nak tahu, selain daripada Voxy, Suzuki juga dia rebash model Voxy ini, dia panggil Suzuki Landy. Beli yang tu. Mungkin murah sikit lah kalau dia punya Recon. Tapi tak tahulah kat Jepun laku ke tidak. Alright, itulah saja video kita pada hari ini. Bertemu lagi kita di lain rancangan. Seperti biasa, kepada anda di luar sana mungkin baru saja menemui channel Mekal Malaysia, sudah lagi jangan makan untuk saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.